Cabaran itu kalau kita balik kepada istilah agama adalah ujian lah, ya. Ibtila atau mihnah. Betul, ya. Kita tahu bahawa ujian ini memang satu kemestian. Kalau tak diuji dengan pandemik ni pun kita diuji dengan pelbagai ujian, ya. Sebab apa? Sebab fitrah ataupun tabiat hidupnya memang begitu. Allah Subhanahu Wa Taala pun dah tegaskan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah ciptakan kita ni, asal tak ada lepas hidup, kemudian mati akan hidup balik. Tujuannya ialah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dan bila sebut ujian, kita tak boleh nak pilih bentuk ujian. Sebab namanya pun ujian. Kalau dah tahu nak uji macam mana, apa ujian, kalau kita masuk periksa kan, kalau dah tahu soalan apa yang nak ditanya, macam tak ada makna lah ujian kan. Jadi Allah pun sebut dalam surah Al-Anbiya, ya, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Semua kamu akan mati dan kami uji kamu bisyarri wal khairi, dengan kejahatan, maknanya perkara yang tak baik, yang susah, yang kita tak suka, wal khairi, dan kebaikan. Maknanya bila Allah bagi senang pun sebenarnya ujian tu. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kita tengok tujuan Allah uji sebenarnya untuk menilai kita, siapa yang layak untuk ke syurga dan siapa yang layak untuk ke neraka, na'udzubillah. Jadi maknanya result ataupun hasil ujian itu adalah akhirat, bukan dunia. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, takut, wal ju'i, lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa, ada kematian, keluarga, was samarat, buah-buahan, maknanya hasil produktiviti kita semua Allah uji. Semuanya tu kemudian Allah sebut apa? Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi macam mana yang sabar tu? Iaitu allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maknanya hasil daripada ditimpa ujian tu adalah Allah nak tengok kita insaf ke tidak. Kan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita iktiraf kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah, dan ujian yang menimpa kita ni adalah daripada Allah untuk melihat kesabaran kita, untuk melihat keinsafan kita, untuk melihat apa tindakan yang kita ambil, ya. Jadi kesimpulannya maknanya ujian kita tak boleh nak pilih lah, kata kenapalah dengan pandemik ni kan, kenapalah COVID, kenapa tak lain ke apa kan, tak boleh. Ataupun kita kata kita nak hadkan biarlah habis bulan ni juga, kita tak tahu kan, dah setahun lebih tak habis-habis lagi. Jadi maknanya ada lagi hikmah yang Allah nak bongkar yang mungkin kita belum nampak lagi. Jadi kadang kita salah faham, kata wa basyiris sabirin. Sabirin tu sabar, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Macam mana sabar tu? Adakah tunggu je kan? Bukan. Allah kata allazina idza asabatuhum musibah, orang yang bila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya mereka berkata, mereka yakin kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi maknanya di situ dia daripada akidah tu dia akan memperbaiki diri dia. Sebab wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Jadi bila kita nak kembali kepada Allah, maknanya kita kena bersedia dengan bekalan. Jadi maknanya kita tidak boleh menyerah dan mengalah, duduk saja je tunggu penyelesaian, tak kan.
sabar tu tidaklah bermakna kita menyerah kalah. Tapi maknanya kita menahan diri kita daripada menyesali dan bangkit memperbaiki. Macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul mengajar kita bagaimana kita nak mendepani ujian-ujian yang didatangkan kepada kita. Ya, kita boleh ringkaskan bagaimana cara kita nak menghadapi ujian ni. Kita kena faham bentuk-bentuk ujian yang Allah beri kepada kita sebagai hamba-Nya. Sebahagian tadi Allah sebut kesusahan dalam surah Al-Baqarah, ya, susah macam mana, takut, ya. Macam sekarang lah, takut kan nak keluar pun kena pakai mask, ya, takut kena jangkitan. Itu langkah berjaga-jaga. Kemudian ambil vaksin. Lepas tu apa lagi, kekurangan hasil, macam mana sekarang orang kata hasil kurang, maka banyak lagi usaha kena buat, ada yang kena buat 2-3 kerja kan, dan sebagainya. Jadi itu salah satu bentuk ujian. Ada juga ujian kesenangan, macam mana kita nak hadapi. Okey. Jadi secara kesimpulannya saya boleh ringkaskan bentuk ujian ni, iaitu pertama, ujian dalam bentuk suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan. Maknanya Allah suruh buat ni, Allah larang buat ni. Contohnya yang Dr. Alizi sebut tadi, Nabi Adam alaihissalam. Ujian dia apa? Larang makan buah satu jenis buah tu. Yang lain Allah kata makan dengan segala senang hatinya, tapi yang ni jangan. Jadi maknanya ada suruhan, ada larangan. Kalau kita nak kaitkan dengan kita sekarang ni, suruhan dan larangan maknanya perintah ibadah, suruh solat, suruh puasa, insya-Allah tak lama lagi nak puasa, keluarkan zakat, tutup aurat, taat suami, suami pula jaga isteri, itu dipanggil, itu semua ujian. Allah nak tengok kita taat atau tidak. Begitu juga Allah larang amalan perkataan tertentu, ya, larang cakap bohong, larang menipu, larang membunuh, larang berzina, larang mengumpat, larang khianat, larangan. Jadi ujian suruhan dan larangan ini, bagaimana kita nak mendepaninya? Satu je cara mendepani suruhan dan larangan ni, iaitu sam'an wa ta'atan. Dalam hadis yang antara hadis yang kita baca dalam hadis 40 An-Nawawi, Nabi SAW bersabda, apabila aku larang kamu maka berhenti. Jadi kalau larangan tak ada pilihan, stop, jangan buat. Tapi apabila aku suruh sesuatu, maka buat sekadar yang kamu mampu. Jadi maknanya untuk buat suruhan tu, Nabi ambil kira kemampuan. Misalnya kalau suruh solat sedaya mampu kita. Tapi kalau dah tak boleh berdiri, solat duduk. Tak boleh duduk, solat baring. Begitulah mastata'tum tu. Begitu juga puasa. Diperintahkan kita puasa Ramadan. Selagi mampu, puasa sebulan. Tapi yang tak mampu, sakit ke, kalau wanita hamil ke, wanita menyusu ke, maka dibolehkan untuk berbuka qada hari lain. Itu maksudnya. Jadi, itu ujian sebenarnya. Nak tengok kita ni taat ke tidak. Tapi kalau yang larangan, taat. Sebab larangan ni kita tak payah prepare tenaga apa kan, just berhenti je lah. Allah kata jangan minum arak, berhenti je lah, tak ada apa kan. Jangan cakap bohong. Apa usaha nak buat supaya tak cakap bohong? Tak ada apa, berhenti je. Tahun ni berdusta, jangan cakap. Tapi untuk buat, dia ada proses. Jadi sebab tu mastata'tum. Berbeza dalam mematuhi suruhan dan larangan. Kemudian susah, ujian susah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami akan uji kamu dengan kejahatan. Kejahatan ni maknanya perkara-perkara yang tak menyenangkan kita lah, susah, sakit dan sebagainya. Bagaimana nak menghadapinya? Sabarlah.
Kan macam hadis sebut tu, ajaban li amril mu'min. Mengagumkan sekali urusan orang mukmin ni. Iaitu apa? Kalau mereka ditimpa susah, mereka sabar. Kalau mereka mendapat kesenangan, mereka syukur. Jadi ujian dalam bentuk susah, senang, ada tips yang Nabi dah ajar. Ada cara yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjukkan. Kalau susah, sabar. Kalau senang, syukur. Jadi macam mana syukur dalam kesenangan tu? Maknanya mengiktiraf nikmat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan nikmat-nikmat itu dengan cara yang Allah redha. Maknanya mencari jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kesenangan yang Allah berikan. Allah beri harta yang banyak, maka bagaimana kita nak menggunakan harta untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita kesihatan. Macam mana kita nak menggunakan nikmat kesihatan ini untuk kebaikan? Allah bagi kita banyak masa lapang. Maka bagaimana kita mengatur masa lapang ini untuk perkara yang bermanfaat. Dan Allah bagi keluarga yang baik-baik, keluarga yang soleh-soleh. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkan nikmat ini untuk kebaikan diri dan ummah serta agama kita. Itu kalau ujian dalam bentuk susah, senang. Susah, sabar, senang, syukur. Ujian sakit. Ujian sakit ni salah satu daripada bentuk susah. Ujian sakit pun Allah suruh apa? Cari penawar kan. Nabi SAW sebut likulli da'in dawa. Untuk setiap penyakit itu ada ubat. Buat apa Nabi sebut ada ubat kalau bukan tujuan untuk kita berusaha merawat sakit kita? Kan? Jadi sabar tu tidaklah bermakna tahan je sakit tu, tak merawat, tidak kan. Nabi suruh kita berusaha untuk merawat. Sebab itu disebut tu. Supaya kita berusaha mencari ubat yang sesuai dengan penyakit kita. Itu kalau ujian sakit. Lagi ujian apa? Ujian dalam bentuk tertindas. Dalam keadaan tertindas, tertekan. Pemerintah zalim ke, kejam, atau sekatan-sekatan macam-macam sampai ke tahap kita tidak mampu untuk menghadapi dugaan yang berat tu, apa Allah suruh? Hijrah. Ya, kita tengok dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Zalimi anfusihim. Dan sesungguhnya orang yang malaikat matikan dia, maknanya dia matilah ya. Zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri. Jadi kalau baca tafsir, apa maksud menzalimi diri ni? Iaitu orang yang tidak keluar mencari penyelesaian kepada keadaan tertekan yang mereka hadapi. Qalu fima kuntum. Malaikat tanya, fima kuntum. Kamu macam mana? Apa keadaan kamu? Mereka jawab apa? Kunna mustad'afina fil ard. Kami ditindas di bumi. Jadi kebanyakan ahli tafsir merujuk kepada penduduk Mekah yang mereka ditindas, tak dapat nak melaksanakan ajaran agama kerana dihalang, ditekan, diseksa dan sebagainya sampai mereka tidak dapat melaksanakan tuntutan agama mereka. Itu berlaku di Mekah dulu dan di mana-manalah kalau kita dalam keadaan sangat tertekan, kita tidak dapat menjalankan kewajipan agama kita. Jadi sampai mati mereka dipanggil menzalimi diri. Jadi alasannya apa? Kunna mustad'afina fil ard. Kami ditindas di bumi. Alasan ini tak diterima. Ya, mereka dianggap menzalimi diri. Sebab itu Allah sebut alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Maka kamu boleh berhijrah. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Jadi maknanya Allah buka peluang. Kalau dah tak boleh atasi dah, carilah tempat lain. Kan tak boleh duk serah. Alah kita ni nak buat macam mana, kena tindas. Jadi wallahu a'lam, saya pun teringat pada pasal wanita yang selalu didera.
oleh suami, ya. Dr. Alizi lagi tahulah dera emosinya, dera mentalnya, apa lagi dera fizikal. Duduk je bertahan kat situ, nak minta cerai takut berdosa. Kan, jadi macam-macam lah stigma orang kata nak minta cerai tu, takut sangat nak minta cerai. Walhal hari-hari kena dera, hari-hari makan hati, hari-hari makan hati dalam jantung, hari-hari berenang air mata. Duduk juga sabar. Ya Allah, nak jadi isteri solehah macam mana? Sedangkan Allah bagi peluang. Hijrahlah. Kan? Tak boleh keluar rumah nanti derhaka dan sebagainya. Keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kan? Allah tak suruh suami buat macam tu kepada isteri. Kan betul Dr. Alizi? Kan? Jadi kalau dah kena macam tu, kenapa tak cari penyelesaian? Jadi ayat ini diturun kepada satu masyarakat, satu golongan kan. Jadi dia boleh apply kepada secara individu kan. Kalau dah tertekan, memang nak lawan tak boleh kalau suami dah pukul dah. Kan apa semua kan. Jadi selamatkan diri. Alam takun ardullahi wasi'ah. Fatuhajiru fiha. Jadi maknanya bukanlah nak galakkan wanita minta cerai kan. Tapi maksudnya Islam tidak menyuruh kita merelakan diri terus ditindas. Tentang wabak, sebab ni wabak kena sebutlah juga pasal wabak kan. Jadi kalau diuji dengan wabak pun Nabi dah bagi cara kan, cara macam mana nak menghadapinya kan, walaupun itu disebut ta'un. Sebab ta'un ni ada ulama kata ta'un ni maksud dia wabak tak kira apa sahaja, termasuklah COVID ni. Tapi ada juga ulama kata ta'un tu khusus kepada penyakit yang itulah penyakit ta'un tu. Tapi yang pentingnya ia merujuk kepada yang berjangkit, yang senang berjangkit. Jadi Nabi dah bagi penyelesaian, iaitu elakkan daripada penyebaran. Orang yang dah berada di situ jangan keluar dan orang yang di luar jangan masuk. Dan kita tengok macam mana indahnya Islam ni, rahmahnya Islam ni. Dia bukan hanya sekadar nak mengawal penyakit tu supaya tak merebak. Tapi dia juga memberi peluang untuk kita mendapat syahid. Kan Nabi kata siapa yang tak keluar kerana tak nak dia merebak, kalau ditakdirkan dia mati di situ, kena jangkitan tu, maka dia dapat ganjaran syahid. Subhanallah kan. Indahnya. Jadi sebab itu saya kata tadi, apa saja ujian yang didatangkan, matlamatnya ialah untuk melihat kelayakan kita mendapat tempat yang istimewa di akhirat nanti. Itu yang kita tak boleh lupa, insya-Allah.